Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada TKP Intai Cakap Channel. Nama aku A dan kisah benar seram malam ini bertajuk Histeria. Sebelum tu, auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kisah kali ni aku dapat daripada emak aku sendiri, berlaku pada tahun 1993 pada bulan 6 di salah satu kilang elektronik di Bukit Raja, Selangor. Waktu tu mak aku dengan bapa aku bekerja di kilang yang sama dan kilang tu membuat alat-alat elektronik seperti kalkulator contohnya. Kisah bermula apabila ada satu pasangan ni, kawan kepada mak aku, terlanggar salah satu kotak berhadapan dengan lift dekat dalam kilang tu. Dan lepas tu kaki dia bengkak tak baik-baik. Setelah dia pergi berubat dekat macam-macam tempat, kakinya masih juga tak menunjukkan sebarang tanda untuk pulih. Dan sejak dia terlanggar kotak dekat depan lift tu, beberapa gangguan lain mula terjadi dekat kilang tu. Mak aku dah kerja dekat kilang tu selama setahun lebih. Tak ada apa-apa yang pelik pun terjadi. Tapi tiba-tiba satu-satu benda pelik terjadi. Satu kilang tu kena efek dia. Dan kejadian ni waktu tu memang sangat besar sampai ada beberapa wartawan daripada akhbar-akhbar yang datang menemu ramah dekat tempat kerja mak aku tu. Aku dah cuba cari sebenarnya dekat Google tapi aku tak jumpa dan aku harap korang percayalah ini kisah benar yang terjadi. Kebanyakan artikel-artikel lama ni dah tak ada dekat Google dan hanya boleh didapati di perpustakaan-perpustakaan. So aku tak ada bukti nak tunjuk dekat korang keratan akhbar di mana ia dilaporkan berlaku. Jadi aku boleh terangkan secara lisan je lah apa sebenarnya berlaku pada waktu tu. Kilang tu sebenarnya dulu adalah estate ataupun tanah 25 ekar sawit yang mana dulunya ada terletak sebuah kuil dekat situ yang mana sekarang dah dijadikan kilang. Bukan sekarang lah, waktu 1993 tu lah. Kawan-kawan sekerja mak aku yang lain, bila diorang masuk je toilet ataupun tandas perempuan, diorang akan nampak kelibat sesuatu bertentangan dengan diorang dekat dalam cermin. Benda tu ataupun objek tu, hantulah senang cerita, yang hanya memunculkan dirinya dekat dalam cermin tu. Dan bila diorang toleh tak nampak. Dan bila seorang-seorang dah kena, kecoh lah satu kilang yang sebenarnya tandas tu berhantu. Semua orang pun tak berani nak pergi tandas seorang-seorang lagi lepas tu. Kilang ni adalah kilang Jepun tau. So bila benda ni menular, diorang bagi tahulah dekat superior, dekat chief orang Jepun waktu tu, dia tak reti cakap bahasa Melayu tau. Bahasa Inggeris pun dia kurang. Dia pun kan suka memertabatkan bahasa diorang kan. So diorang tak pandai sangat cakap bahasa yang selain daripada bahasa diorang. So bila diorang cuba inform dekat chief Jepun tu, dia tak percaya sebab dia beranggapan yang pekerja-pekerja ni semua aja cakap macam tu, nak cari alasan untuk tak kerja macam tu. Sampailah satu hari ni dia sendiri pergi dekat tandas perempuan tu waktu tak ada orang, sebab dia memang nak test tandas tu. Sebab dia tak pernah pergi kan, sebab dia kan lelaki, itu kan tandas perempuan. Sebab tandas lelaki okey je. So bila dia pergi kat tandas perempuan tu, benda yang sama terjadi dekat dia. Dan dia nampak pantulan benda yang tak ada dekat belakang dia tapi ada dekat depan dia. Dan sejak tu dia pun percaya yang tempat tu memang berhantu. So dia pun minta tolonglah orang-orang Melayu kita ni yang ada dekat dalam kilang tu supaya panggil ustaz-ustaz ataupun orang yang pakar dalam bidang ni untuk halau benda-benda tak sepatutnya ada dekat situ. Tapi somehow benda tu macam tak berkesan dan dia akan kembali berulang menghantui pekerja-pekerja dekat dalam kilang tu dari semasa ke semasa. Kilang ni mengamalkan cuti alternate tau. Maksudnya dalam sebulan tu kan ada 4 kali weekend kan. Sabtu Ahad ada 4 kali. Maksudnya selang-seli kerja. Sabtu ni kerja, Sabtu depan tak kerja, Sabtu depan kerja, Sabtu lagi satu tak kerja. Macam tu. So benda ni bermula pada hari Sabtu di mana hari alternate bekerja tu, tiba-tiba company blackout. Tak lama, sekejap je. Lepas tu automatik kita kalau blackout, kita akan menjerit tau, ataupun kita akan reflex, akan pandang keliling dan akan panik. Banyaklah orang yang menjerit dan kena histeria pada waktu blackout tu berlaku. Walaupun sekejap je, dalam beberapa minit je, itu blackout pertama pada hari Sabtu. Dan sebenarnya pada hari Sabtu yang kedua blackout tu, sepatutnya diorang tak payah kerja tau, sebab kan alternate selang-seli. Tapi orang atas, diorang dah anggap sebab beberapa gangguan berlaku, so production pun dah kurang.
So dorang arahkan untuk kerja juga pada hari Sabtu yang sepatutnya cuti tu, dan kena kerja sampai pukul 3 petang macam tu. Sebab selalunya half day sampai pukul 1 je paling-paling, ataupun 12.30. Dan hari tu jugalah blackout yang kedua berlaku. Waktu blackout kedua tu, mak aku tengah dekat line lah, tengah tengok apa yang patut. Lepas tu salah satu orang dekat bahagian production yang paling depan sekali nak pergi toilet. So mak aku kenalah ganti ke tempat dia. Line kan bergerak, so kalau seorang tak ada, benda tu boleh jam tau. Dan waktu tu jawatan mak aku bukanlah yang berada dalam line, tapi mak aku orang yang mengawasi line tu. Mak aku QC tak silap aku, mak aku cakap hari tu. Mak aku tak pandai sangat tengok proses-proses ni tau. Jadi mak aku tak boleh jaga lama lah. Setiap daripada dorang akan ada pakai satu, mak aku cakap wristband antiseptik kau, wristband antistatik. Wristband tu kalau kau pakai boleh elakkan renjatan elektrik lah yang mengalir dekat tangan kau. So kau selamat lah. So semua orang kena pakai benda tu, yang mana buat tugas tu lah kiranya. Time tu mak aku memang pakai wristband tu, macam dalam gambar ni. So dia macam gagang telefon tau, dia macam bergetar dan bertali. Time tu tiba-tiba blackout untuk kali kedua pada hari Sabtu. Bila blackout, semua orang panik tau, termasuklah mak aku. Waktu mak aku nak lari tu, mak aku rasa tangan dia kena tarik. Mak aku jerit-jerit cakap hantu tarik tangan dia tau. Lepas tu kawan mak aku datang lah ke mak aku. Rupanya wristband tak buka lagi daripada tangan mak aku. Punyalah panik sampai tak ingat apa-apa yang melekat dekat badan. Lepas tu mak aku tarik. Dalam kegelapan, keserabutan tu, mak aku tarik, mak aku lepaskan terus. Benda tu tersentak, langgar dekat satu tray processor chip tau. Mak aku cakap ada 59 proses untuk buat kalkulator. Time tu dorang tengah buat otak kalkulator, which is dia punya chip lah. Dan satu chip itu pun dah mahal tau. Dalam satu tray tu, dalam satu dulang tu, dia bentuk rectangle, ada dalam 100 chip dalam tu. Benda tu sangat sensitif tau. Even calar sikit pun dah kira reject item. So korang tahulah apa yang terjadi dekat satu tray 100 chip tu bila mak aku lepaskan wristband tu dekat situ. Kiranya bukan salah mak aku 100% lah, dan bukan salah orang kat keliling, sebabnya satu company tu memang tengah blackout waktu tu. Bukan mak aku je yang huru-hara, satu tempat tu huru-hara. Daripada kiri, kanan, depan, belakang memang dengar orang menjerit-jerit sana sini macam kena tembak. Lama lepas tu power pun dah switch on balik, kembali normal. Walaupun ada ramai juga orang yang kena histeria pada waktu tu. Sebab korang tahu kan, histeria kan adalah satu benda yang boleh berjangkit. So kalau korang lemas banget pada waktu tu, memang korang kena. So itu adalah blackout kedua, iaitu histeria kedua yang berlaku pada bulan tu. Minggu ketiga Sabtu, dorang kerja tau. Waktu tu time semua orang tengah buat kerja macam biasa, walaupun semua orang tengah alert sebenarnya. Sebab yang peliknya, benda blackout ni ataupun histeria ni dekat kilang tu pada waktu tu hanya terjadi pada hari Sabtu. Hari biasa tak ada. Tak tahu kenapa. Time tu blackout sekejap je. Tapi time blackout tu, itu paling teruk sekali pernah berlaku pada waktu tu. Mak aku cakap, kena histeria ni kan, dia macam nampak depan mata ni tau, macam kena tembak dengan peluru tabur. Tahu tak? Macam machine gun tu. Semua tengah lari ni, semua tengah lari sebab diorang dapat arahan untuk keluar pergi cari matahari, turun dekat padang berdekatan dengan kilang tu. So diorang semua turun, tak boleh naik lift sebab memang waktu kecemasan ada satu laluan dekat tangga ni, memang diorang kena lalu laluan tu untuk turun ke bawah. Nah, bersesak-sesak ni berlari turun ke bawah untuk cari matahari tau. Mak aku cakap keliling tu macam zombie, macam ada orang tembak guna machine gun daripada jauh dan peluru tabur. Semua orang bersepah tabur-tabur. Faham tak apa yang aku cuba sampaikan ni? Lari-lari sampai jerit jatuh sana sini. Mak aku cakap memang live nampak, semua orang nampak benda tu. Waktu tu kawan dah jatuh tau. Mak aku cuba nak angkat dia, nak tolong, bawa lari sama-sama. Kawan mak aku tu pandang mata mak aku dengan pandangan yang bukan dia, dan mata dia merah menyala. Mak aku cakap kan macam zombie tau, tak ada macam macam tu. Mak aku cuba pegang dia, dia pegang tangan mak aku, lepas tu dia nak makan tangan mak aku. Mak aku cakap macam zombie dengan mata merahnya. Lepas tu mak aku pun tengok mata dia, dia pun tengok mata mak aku. Mak aku tak tahu yang dia masa tu dah kena. Dalam masa sama, kawan mak aku yang tolong mak aku lepaskan tangan mak aku daripada wristband pada blackout kedua tu, dia tegur mak aku, cakap, jangan pandang mata dia lah, nanti kena. Kawan mak aku cakap macam tu. Aku macam, ya ke? Tak tahu. Dah tinggal kan, nanti dorang semua bawa turun macam tu kan. Kita kena selamatkan diri dulu. Dorang semua pun lari turun ke bawah. Seorang jatuh, kena dekat tangga, jatuh kat meja, jatuh kat kerusi, memang macam-macam. Sebab dah tak sedar memang macam benda tu berjangkit. Memang satu kilang ke ramai orang. So bila dorang dah berjaya turun sampai dekat padang, tempat yang terbuka, so benda tu pun slow-slow hilang, slow-slow pulih. Dan ada mak aku cakap kes
yang memang dia sangat teruk, yang sesiapa pun dekat dengan dia memang berjangkit. Sebab bila diorang dah kena histeria tu, diorang dah bukan diri diorang kan. So lelaki, beberapa orang kan lelaki kat kilang pun ramai juga kan. Bila diorang cuba pegang pun semua terbang, sebab kekuatan dia sangat luar biasa. Itu kalau seorang. Kalau ramai-ramai yang kena histeria, macam mana nak tolong? Macam tu. Bapak aku ceritalah ini daripada POV bapak aku, di mana dia adalah antara lelaki dalam kilang tu yang tolong angkat perempuan-perempuan yang kena histeria ni ke tepi. Macam tu. Dia kata ada 2 perempuan yang macam yang paling teruk antara ramai-ramai tu. Seorang diorang terpaksa angkat, letak dalam bas company dan asingkan dia kurung dalam tu. Seorang lagi letak dalam van company juga. Kiranya asingkan dua-dua orang tu supaya tak berjangkit dengan yang lain. Sebab memang teruk waktu tu. Bila keadaan dah beransur pulih, bermacam-macam ustaz dah dipanggil pada waktu tu, tapi somehow tak berkesan sangat. Selepas 2-3 bulan daripada kejadian histeria tu, mak aku cakap adalah wartawan daripada akhbar-akhbar tertentu datang interview dekat company. Dan lepas tu tak ada seorang pun yang berani OT, kerja overtime, kerja-kerja kilang ataupun kerja-kerja shift ni kan. Kalau ada OT, ada overtime kan lagi masuk kan dapat duit. Tapi lepas kes histeria tu memang tak ada siapa yang berani OT. Pergi mana-mana dalam kilang tu pun kena berteman sebab dah takut. Bila dah dekat je pukul 5 petang tu, masing-masing cepat-cepat kemas barang, cepat-cepat balik. Tak ada siapa pun berani tunggu lepas tu. Dah makin malam makin seram lah. Sebabnya kejadian histeria yang berlaku tu semua siang tau, tengah hari. Ada kena tengah hari, ada kena petang. Sebab blackout sampai 3 kali. So istirahat pun 3 kali. Itu siang. Kalau malam tak tahulah apa yang berlaku dekat kilang tu. Tapi tak tahulah sebenarnya hantu dalam tandas ataupun hantu yang ada perempuan tertendang kotak dekat depan lift tu adalah hantu yang sama dengan hantu-hantu histeria tu ataupun lain. Tak ada siapa tahu. Mak aku cakap mungkin ada something yang triggered, ada something yang membuatkan dia start tahu sebenarnya. Sebab selama setahun kerja situ tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tiba-tiba je lepas kawan mak aku tu tertendang kotak tu, dan histeria berlaku setiap hari Sabtu. 2-3 bulan lepas tu, mak aku cakap dah jaranglah berlaku blackout dan histeria. Dan mak aku cakap paling-paling pun ada dalam 1 ke 2 je kes dalam sebulan tu yang ada orang histeria. Tak ramai dan tak macam peluru tabur macam sebelum ni, which is Alhamdulillah lah. Dalam kilang kan dia ada beberapa department kan. Bukan dalam kilang je, mana-mana company pun ada beberapa department. Contohnya HR, account and something kan. Selepas kejadian histeria tu berlaku, ada satu kes ni yang mana seorang perempuan ni, kan dalam kilang banyak mesin. Mesin kan pelbagai. Ada yang mesin bancuh, ada yang mesin kompres. Kompres tu macam tekan, macam-macam lah kan. Tiba-tiba masa mak aku tengah buat kerja ni, mak aku ada terbau satu bau manis. Bau macam sesuatu yang terbakar. Mak aku cakap baunya macam bau sate bakar tu, tapi yang tak ada perencah. Aku pun tak tahu macam mana bau yang mak aku bau. Baunya sedap dan semerbak satu kilang. Mak aku macam, mak aku tengah jalan kan, bau apa ni? Aku cakap macam tu. Lepas tu tiba-tiba terdengar ada orang berjerit dan juga menangis-nangis dekat bahagian bawah. Serupanya, korang nak tahu tak, bila mak aku turun, ada seorang perempuan ni tengah menangis-nangis sebab tangan dia tertekan dekat salah satu mesin kilang tu, yang mana tujuannya adalah untuk kompres benda, untuk menekan benda. Dan mesin tu ada timer tau. Dia diciptakan untuk kompres, untuk tekan benda, dan ada timer. Tekan dan ada haba kat situ, dia macam chop besi yang nipis. So somehow tangan perempuan tu termasuk dekat mesin tu, sebab mesin tu diciptakan untuk kompres benda yang nipis. Dan tangan manusia ni, korang tengoklah tangan kan sesuatu yang bukan nipis, dan obviously ada tulang dan daging. So, bila mesin tu kompres dengan haba yang sangat panas, apalagi perempuan tu menjerit-jerit lah, menangis-nangis. Lepas tu tangan dia tak boleh keluarkan sebab dah kompres, dah kena tekan dengan benda panas kan, tak kecair daging. Ya Allah, bau yang terbakar tu sebenarnya adalah bau tangan dia, bau tangan manusia yang manis. Aku tak tahu lah manis tu sebab memang manusia diciptakan darah manis ke apa, aku tak pasti. Tapi baunya memang tak macam daging-daging yang lain. Satu kilang bau tangan dia tu, tangan yang terbakar kena kompres. Nauzubillah. Dan mesin tu ada timer tau. So selagi benda yang sepatutnya ditekan tu tak nipis seperti yang sepatutnya jadi, mesin tu takkan naik. So somehow waktu tu mesin tu dah stuck dengan timer dia sambil kompres tangan perempuan tu. Dan semua lelaki-lelaki yang dekat situ tengah cuba untuk keluarkan tangan perempuan tu waktu tu daripada mesin tu.
Ya Allah. So bila benda tu settle, bila perempuan tu dah selesai dibawa ke hospital, dan mak aku cakap mak aku tak kenal sangat perempuan tu, kan kilang kan besar, ada ramai orang kan, so tak semualah mak aku kenal. Bapak aku pun cakap bapak aku tak kenal dia sangat. Tapi selepas kejadian tu, dia berhenti kerja dan tangan dia dah tak serupa yang asal lah. Dan rupanya diorang cakap perempuan tu tak pernah buat kesilapan tau waktu dia tengah buat kerja. Tapi waktu dia tengah handle mesin kompres tu, dia ternampak ada objek ataupun kelibat sesuatu yang lalu dekat depan dia. Dan tiba-tiba benda tu muncul dekat belakang dia. Benda yang lalu dekat depan dia tiba-tiba muncul kat belakang dia waktu dia tengah handle mesin tu. So dia terkejut, somehow tak tahu macam mana, tak ada siapa nampak benda tu, apa jadi yang sebenarnya yang berlaku. Kiranya perempuan tu je lah seorang yang tahu apa sebenarnya yang dia alami. Dan diorang kata disebabkan benda yang perempuan tu nampak lah tangan dia termasuk ke dalam mesin tu. Dan sampai sekarang diorang cakap mesin tu diorang dah tak guna lepas perempuan tu berhenti. Dan lepas kemalangan tu berlaku, mesin tu macam tanpa buka switch pun nanti dia akan jalan sendiri yang macam tu. Mesin tu pun dah tak macam sebelum tu. Mesin tu pun dah mungkin dahagakan daging yang terbakar ke, aku tak tahulah. Tapi diorang cakap kilang tu dah tak sama macam sepatutnya sebelum tu. So tak lama lepas tu, kilang elektronik tu ditutup dekat Bukit Raja, Selangor tu, dan dia dipindahkan ke Puchong, Selangor. Sampai sekarang memang dah tak ada lah kilang tu dekat Bukit Raja tu, sebabnya tempat tu memang tak sesuai kot untuk dibangunkan, dan mungkin ada sesuatu yang triggered pada waktu tu, dan sekarang ia lebih baik lah di Puchong. Harapnya begitulah. So mak bapak aku pun tak lama lepas tu berhenti daripada situ. So tak tahu dah apa jadi dekat kilang tu ataupun kilang yang berpindah ke Puchong tu. So sampai situ je lah kisah kali ni. Terima kasih banyak-banyak sebab dengar daripada awal sampai akhir. Dan aku minta maaf kalau apa-apa ayat aku dalam video ni yang mengguruskan hati mana-mana pihak secara sengaja ataupun tak sengaja, aku minta maaf. Terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang follow aku daripada mana-mana platform, daripada TikTok, daripada YouTube sendiri, daripada mana-mana media sosial. Terima kasih banyak-banyak, aku sangat-sangat menghargainya. Dan aku minta maaf sekiranya cara penyampaian aku dalam video ni ataupun video-video aku sebelum ni kurang memuaskan hati mana-mana pihak, sebab kita hanyalah manusia dan manusia hanya mampu merancang alasan kan? Tapi itulah sebenarnya yang betul-betul realiti. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Aku harap korang enjoy cerita ataupun kisah benda yang aku cuba sampaikan. Dan kalau tak faham, korang boleh komen apa-apa kat bawah. Aku akan cuba jawab apa yang aku mampu. Take a peek, intai jagat, wujudnya memanggil curiga. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة.